Okey, panjang gelombang. AX per D. Ni dah dia. Okey. Ada yang tak ada ke handout gelombang ni? Semua ada ke? Okey. Okey, dia kata apa? Dalam suatu eksperimen Dwi-celah yang. Dwi-celah. Nama pun Dwi-celah. Maksudnya ada berapa celah? 2 celah. Maksudnya apa? Maksudnya yang ni ha. Yang cikgu tunjuk itu tu kan? Yang ni kan? Yang ada tu 2 celah ni. Ni 2 celah ni. So kita panggil dia Dwi-celah. So jarak antara 2 celah ni berapa? 1 milimeter. So jarak antara 2 celah ni kita panggil apa simbol dia? A ke X ke D? Bukan. Jarak antara 2 celah. A ke X ke D? A. Kan ada cikgu kata apa formula fizik dia punya nak kira panjang gelombang. A kan jarak antara apa? 2 sumber gelombang yang koheren. So bila gelombang cahaya masuk 2 celah ni, jadilah 2 gelombang cahaya yang koheren. Sebab itulah celah ni kena sama saiz. Faham ke? Kan? Okey, dia punya eksperimen dia macam ni kan. Kan ada dia tunjuk macam ni. Mana kejap macam ni kan. Kat sini kan kita ada 2 celah. So nanti kamu halakan cahaya apa ni? Cahaya merah. Nanti cahaya merah tu dia akan masuk dalam 2 celah ni. So nanti terhasillah 2 gelombang cahaya yang koheren. So masing-masing tu akan bertindih. Tu yang terhasil apa ni? Interference membina dengan interference memusnah. Yang cahaya merah tu membina, yang tak ada cahaya, yang gelap tu interference memusnah. Kenapa nampak gelap? Sebab dia buat eksperimen ni dalam keadaan apa? Bilik yang gelap. So yang nampak cahaya merah ni interference membina lah. Okey. Yang gelap ni maksudnya tak ada cahaya. So interference memusnah. Faham ke ni? Tak apa, cikgu boleh tunjuk lagi satu. Mana kejap nampak tak dia punya movement dia? Ni cahaya kuning kan? Cahaya kuning. Laser kat kuning tu, dia masuk kat mana? 2 celah. Jadi 2 celah. Nanti adalah 2 gelombang cahaya kuning yang koheren. So nanti masing-masing tu akan bertindih. Terhasillah interference. So yang ada cahaya kuning ni interference membina. Yang gelap ni tak ada cahaya kuning. So kat situ interference memusnah. So ni lah dia. Ni gelombang cahaya. Dia sama je macam gelombang air. Sama je, okey. Faham? Okey. So kita pergi kat sini. Jadi kan jarak antara 2 celah ni ada, kita panggil dia apa ni? Kita panggil dia A. Ni A, jarak antara 2 celah. Okey, jarak antara ni Dwi celah. Mana ke tadi jap okey, kalau D mana D? D apa maksud D? D adalah jarak antara 2 sumber gelombang dengan kedudukan di mana X diukur. Okey, sekarang ni apa maksud X? X apa? Jarak pemisahan antara 2 garis antinot berturutan, iaitu interference membina lah, ataupun jarak antara 2 garis not yang berturutan. So kalau antara cahaya merah dengan cahaya merah ni kita panggil X, iaitu jarak antara 2 interference membina yang berturutan, ataupun jarak antara 2 garis
Antinod yang berturutan. Ataupun kamu boleh buat antara interval bermusnah ni ha, gelap dengan gelap ni ha. Memusnah. Jarak antara dua garis not yang berturutan. Ha, ni X. Okey, lepas tu D mana D? D jarak antara dua sumber gelombang ni ha, dua sumber gelombang cahaya yang kat dua celah ni ke mana? Ke skrin. Okey, ke skrin. Ni skrin kan. So ni adalah D. Boleh. Okey, so kita dah ada A, kita dah ada D. Oh, dia bagi X. Okey, dalam soalan dia pakai cahaya apa dalam soalan? Tengok balik. Dalam soalan dia tak pakai cahaya merah kan, dia pakai cahaya hijau. Okey. Dia pakai cahaya hijau. So formula dia ni, okey, panjang gelombang sama dengan AX per D. Okey, so A dia berapa A dia? Dalam suatu eksperimen diwi celah yang cahaya hijau ditujukan pada diwi celah dengan jarak pemisahan dia 0.50 mm. Maksudnya jarak antara dua celah tu 0.50 mm. Okey, kejap Kuasa cikgu kena ni ya. Korang kira dulu, buat siapa yang pandai cuba kira. Oh, budak yang memang tidur mati ke apa dia ni, ha? Langsung tak masuk. Okey, so jarak antara dua celah ni adalah 0.50 mm. Lepas tu jarak apa lagi? Skrin diletakkan pada jarak 2.5 meter dari diwi celah. So jarak antara skrin dengan apa ni? Dengan diwi celah ni 2.5 meter. So ni adalah D. Yang 0.50 mm tu itu adalah A. Okey, lepas tu apa lagi dia kata? Jarak pemisahan bagi 6 pinggir gelap berturutan ialah 13 mm. Okey, macam mana dapat X? Okey, dia kata apa ni? 13 mm antara 6 pinggir gelap. So ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pinggir gelap, interval memusnah kan? Garis not kan? Tapi cikgu nak X sahaja. So kalau X dia mesti apa? Antara dua pinggir gelap yang berturutan. Cikgu nak X sahaja. Yang ni je. Antara ni ke sini. Faham tak? Macam mana cikgu nak buat? Oh, ada juga yang masuk. Hari Rifki. Oh, dia bangun pagi. Okey. Saya nak kira X. X tu maksudnya jarak antara dua interval memusnah yang berturutan. So kat sini daripada sini ke sini 13 mm. So nak cari sini ke sini
bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan? Macam nak bagi. Ni 1, yang ni 2, yang ni 3, yang ni 4, yang ni 5. So 5x. So kena bahagi dengan 5 lah. So kamu akan dapatlah nilai untuk 1x. Faham ke? Macam tu. Okay. Nak kira x, dia mesti jarak antara dua interval memusnah yang berturutan. So sini ke sini lah. Ni bawah 1, lepas tu yang ni 2, lepas tu ni 3, lepas tu ni 4, lepas tu ni 5. So kena bagi 5. Jadi 13 bagi 5 berapa? 2.6 milimeter. So dapatlah nilai x. Ni kalau interval memusnah kalau kamu nak buat yang interval semua bina ni pun boleh. Yang cahaya hijau tu, yang garis antinok ni. So kalau cahaya hijau antara dua yang berturutan, so yang ni ke sini lah x, betul tak? So sini ke sini, hijau ini ke hijau sini 13 mm. Kamu nak kira 1x je. So ni 1, ni 2, ni 3, yang ni 4, yang ni 5. Apa sama juga. Bahagi dengan 5. So kamu akan dapat x je 2.6 mm. Okey, lepas tu boleh masuk dalam formula. So panjang gelombang. Tadi A berapa tadi A? 0.50 mm. Okey, unit semua kena dalam meter. Tukarkan 0.50 mm tukar ke meter berapa? Siapa ingat mili? Tak apa, tekan je kalkulator. 0.50 shift mili. Berapa? Tukar ke meter. Dapat berapa? 0.50 mm tukar ke meter. Macam nak buat? Tekan 0.50, tekan shift, tekan mili. Nampakkan mili? M kecil. Sama dengan. So dia bagi berapa? 5 darab 10 negatif 4. Okey, 5 darab 10 negatif 4 meter. Lepas tu X. Tadi kamu dapat X 2.6 mm kan. So yang ni kena tukar ke meter. Berapa tukar ke meter? Dapat berapa? 2.6. Ya, darab 10 negatif 3. So kat sini 2.6 darab 10 negatif 3 meter. Lepas tu bahagi dengan D. D tu jarak antara diri celah dengan skrin. So berapa jarak dia? Jarak skrin diletakkan pada jarak 2.5 meter. So D tu 2.5 meter. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Berapa dapat? 5.2 darab 10 negatif 7. Okey, apa unit dia? Ni bawahnya boleh potong so yang tinggal meter. So inilah panjang gelombang cahaya hijau. Ni cahaya hijau. Semua cahaya warna dia ada panjang gelombang masing-masing. So cahaya hijau panjang gelombang dia inilah 5.2 darab 10 negatif 7 meter panjang gelombang. So inilah nilai dia. Faham? Okey. Kalau kamu nak tahu panjang gelombang apa yang paling besar? Cahaya apa? Cahaya merah. Merah panjang gelombang dia paling besar. Kalau biru panjang gelombang dia paling kecil. Buatlah sikit Not. Cahaya merah panjang gelombang dia paling besar. Yang biru pula panjang gelombang dia paling kecil. Okey.
Okay, next. Jika sumber cahaya hijau digantikan dengan sumber cahaya biru yang panjang gelombangnya 4/10 negatif 7 meter. Menggunakan susunan radas yang sama. Oh, Nabi Hakim join dah. Laki yang join, perempuan mangan kau apa ni? Okey, menggunakan susunan radas yang sama. Okey, berapakah bilangan pinggir biru yang terdapat pada skrin yang panjangnya 2.4 cm? Okey, macam nak buat ni? Yang terdapat pada skrin yang panjangnya 24 cm. Dia nak kamu kira berapa bilangan pinggir biru. Okey, macam nak buat? Okey, dia punya eksperimen dia sama je. Cuma dia gantikan dengan cahaya biru. Okey, kita pakai formula yang sama juga. Kamu masukkan nilai panjang gelombang cahaya biru iaitu apa? 4/10 negatif 7 meter. Lepas tu A tu kamu masukkan apa? 2.5 meter. Silap. A pula 25 meter. A berapa tadi A? A ni 0.50 milimeter. Yang D ni kamu masukkan 2.5 meter. Nanti kamu cari nilai X. Daripada nilai X nanti kita akan buat X tu sampai jadi apa? 2.4 cm. Faham tak maksud cikgu? Okey, sekarang ni korang dah siap ke belum yang atas ni? Dah. Cikgu padam ni Okey. Cikgu padam. Okay, kita cari nilai X. Nilai X kita pakai cahaya biru kan. So kalau cahaya biru yang so nanti pinggir cahaya biru dia jadi kali biru lah. Wah, kejap kenapa ni? Aduh. Guna cahaya biru so kamu akan nampak pinggir biru. Tapi kita nak tahu berapa pinggir biru yang terhasil. So kamu cari dulu dia punya nilai X dia. Okay, nilai X dia. Okay, so X sama dengan apa ni? D lambda per dengan A. Okay, D berapa D? Jarak dengan skrin berapa? 2.5 meter. Lepas tu panjang gelombang. Panjang gelombang cahaya biru berapa? 4.0/10 negatif 7 meter bahagi dengan A. Jarak antara dua celah A ni 0.50 milimeter. 0.50 milimeter tukar ke meter jadi apa? 5/10 negatif 4 meter. Okey, cari dapat nilai X. Cuba kira dapat berapa? Dia akan bagi berapa? Ah, 2/10 negatif 3 meter. Okey, maksudnya X ni kan 2/10 negatif 3 meter jarak dia antara cahaya biru dengan cahaya biru yang berurutan ni. Ini jarak dia. Okey. Tapi semua dia kata apa ni? Dia kata berapakah bilangan pinggir biru yang terdapat pada skrin kalau panjangnya daripada sini, panjangnya berapa? 2.4 cm. So berapa cahaya biru yang terhasil? So nak senangkan yang meter ni korang tukar kepada cm, boleh tak? Tukar ke cm. Kita tukar ke cm. 2.0/10 negatif 3 meter tukar ke cm. Berapa? Kamu tekan je kalkulator. 2.0/10 negatif 3. Nak tukar ke sentimeter. Maksudnya kena bahagilah kan. Bahagi
Bahagi dengan, oh tak ada senti Okey, tak ada senti. Senti berapa senti? 10 negatif 2 kan? Kejap. Bapak dapat berapa? Ada yang ni dah. Ni senti ni negatif 2. So kita buat apa ni? Satu kecil. So kamu akan dapat negatif 2 tambah 2. Negatif 3 tambah 2. Negatif 1. So kamu akan dapat 0.2. Dapat tak? 0.2 ke? Betul? Korang dapat 0.2? Ha? Sekejap. Kan selalunya kita akan bahagi dengan satu shift senti kan. Tapi disebabkan senti kat kalkulator ni tak ada C. So kita, tapi kamu kena hafal lah senti tu 10 negatif 2. So kamu tekan 2.0 eksponen negatif 3 bahagi dengan 1. 1 dapat 10 negatif 2 tu ha. So dah akan dapat 0.2 cm. Dapat tak? Nilai dia. Boleh? Okey. Mana tak korang tukar unit ni? Tak boleh? Okey, so nanti jarak X ni adalah 0.2 cm. Kita nak buat berapa panjang ni? 2.4. Korang kira sampai 2.4. Okey, maksudnya kan? Okey, kejap Okey, sini ke sini 0.2 cm. Lepas tu tambah lagi kat sini 0.2 cm. Dah berapa dah? 0.2, 0.6. Tambah lagi 0.8. Tambah lagi 1. Tambah lagi 1.2. Tambah lagi 1.4. Tambah lagi 1.6. Tambah lagi 1.8. Tambah lagi 2.0. Tambah lagi 2.2. Tambah lagi 2.4. 2.4 cm. So daripada hujung ni ke hujung ni 2.4 cm. So ada berapa pinggir biru? Okey, dia punya X tu kan, dia sebenarnya kan walaupun dia cahaya biru dekat sini, dia punya X tu kan daripada separuh biru ke separuh biru, faham tak?
Yang ni pun daripada separuh biru ke separuh biru. So kan satu pinggir tu maksudnya separuh ke separuh. Faham tak? Tak apa kan korang boleh kira macam ni. Sekejap cikgu buat besar sikit jari biru ni. Sekejap. Maksudnya cara korang nak kira pinggir biru dia. Kamu kira yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lepas tu yang ni kan separuh yang ni combine dengan separuh yang ni 12. So ada 12 pinggir biru. Bukan 13. Faham tak? Bukan 13 lah. Memanglah korang nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pinggir kan? Biru tapi jawapannya bukan 13 sebab dia punya S tu dia kira daripada separuh biru ke separuh biru. So separuh biru ke separuh biru tu satu. Faham tak? So separuh biru ke separuh biru. So ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Separuh biru ke separuh biru. Satu. So ada 12 pinggir biru. Boleh? Okay. Next. Tengok ni contoh 5 pula. Dalam suatu eksperimen diwi celah yang suatu sumber cahaya putih dan diwi celah dengan pemisahan dia 0.4 mm. Dia pakai jarak antara dua celah tu 0.4 mm. So ini adalah apa ni? Ini adalah A. Lepas tu jarak skrin dari diwi celah ialah 1.7 meter. So ni adalah D. Okey, jarak pemisahan antara 10 Korang punya handout 10 ke apa? 10 10 kan? Okey, jarak pemisahan di antara 10 pinggir cerah berturutan ialah 2 cm. So ni 10 pinggir cerah So nanti kamu kena cari nilai X. Okey, hitung panjang gelombang purata bagi cahaya putih. Ni dia guna cahaya putih. Cahaya putih lah, cahaya biasa tu kan, cahaya putih. Okey, so macam nak kira? Panjang gelombang AX per D. So A dia 0.4 mm, tukar ke meter berapa? Tekan 0.4, lepas tu tekan shift, tekan mili. So 4 darab 10 negatif 4. Dapat tak? Lepas tu dia punya X dia pula. Ni dia kata 10 pinggir cerah berturutan 2 cm. So kan? Kalau 10. Bayangkanlah ni cahaya putih cikgu buat ni cahaya putih. Berapa 10 pinggir cerah 10 pinggir. So separuh dengan separuh ni satu. Lepas tu berapa? Ni 2. Separuh dengan separuh ni 3 pinggir. Ini 4. Yang ni 5. Yang ni 6. Yang ni 7. Yang ni 8. Yang ni 9. Yang ni 10. 10. Ni 10 pinggir cerah. Separuh color dengan separuh color tu kira satu pinggir. Tak apa korang kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pinggir tambah dengan separuh ni. Dengan separuh ni jadilah 10. Ujung ni dengan ujung ni. Faham tak maksud cikgu? Faham. So nanti maksudnya hujung ke hujung ni berapa? Hujung separuh ni dengan hujung separuh ni berapa cm 2 cm kan? 2 cm. So nanti nak dapatkan nilai X 2 cm bahagi dengan berapa? 10. So kamu dapat 0.2 cm. So nanti 0.2 cm kena tukar ke unit apa ni? Meter. Macam nak tukar ke meter? 1 meter 100 cm. 0.2 cm berapa? Okey. 2 darab 10 negatif 4 Okey.
Negatif 4 ke negatif 3? 3 kan? 2 darab 10 negatif 3. Betul? Tak apa, korang kira je. 1 meter 100 cm. So kalau 0.2 cm bahagi dengan 100. So dapatlah 2 darab 10 negatif 3. Ataupun kalau kamu tekan kalkulator, macam mana nak tekan? 0.2 senti, tahu kan senti? 10 negatif 2 kan? Eksponen negatif 2. Dapatlah 2 darab 10 negatif 3. Faham kan ni? Faham. So masuk dalam kalkulator kat sini. 2 darab 10 negatif 3 meter. Lepas tu bahagi dengan D. Berapa D je? 1.7 meter. Bahagi dengan 1.7 meter. Okay, apa jawapan dia? Dapat berapa? Dapat 4.7 darab 4.71 4.71 darab dengan 10 negatif 7 meter. Dapat. Itu panjang gelombang cahaya putih. Okey. Yang apa ni? Lepas tu eksperimen ni ulang dengan menggunakan satu bilik celah lain. Apabila spin diletakkan pada 1.2 meter dari bilik celah, jarak pemisahan antara 10 pinggir celah bertulang dipasti tetap tidak berubah. Berapakah jarak pemisahan? Okey, lepas tu jawab soalan ni pula ni. Eksperimen ni diulang menggunakan satu divisi celah yang lain pula. So apabila skrin diletakkan pada jarak 1.2 meter, jarak pemisahan antara dalam handout 10 pinggir gelap Kamu tukarkan 10 pinggir cerah. Okay, dia kata didapati apa ni? Jarak pemisahan antara 10 pinggir cerah berurutan didapati tetap, tidak berubah. So berapakah jarak pemisahan divi celah yang kedua? Jarak pemisahan divi celah tu dia nak suruh kamu cari A. Okey. Panjang gelombang sama kan? Panjang gelombang dia sama, cahaya putih juga. Lepas tu dia punya apa? Dia nak kamu cari A. Okey, D berapa D? D dia tukar. D dia kata apa? Apabila skrin diletakkan pada 1.2 meter. D tu ambil 1.2 meter. Lepas tu dia punya nilai X. Dia kata sama je kan? Sebab dia kata jarak pemisahan antara 10 pinggir cerah ni, antara 10 pinggir cerah tidak berubah. So jarak antara 10 pinggir cerah ni masih 2 cm. So cikgu nak kamu cari nilai A. Boleh? Cuba cari dapat berapa? So nak cari A. A sama dengan D lambda per X. So D tadi dia dah tukar jarak ke skrin 1.2 meter. Lepas tu dia punya panjang gelombang cahaya putih 4.71 darab 10 negatif 7 meter. Bahagi dengan X. X berapa nilai X? Ni yang ni berapa nilai dia? Ya, 2 darab 10 negatif 3 meter. So kira dapat berapa? Kamu dapat 2 point
Dah kira dah. 2.6. Okey, kalau 2 tempat perpuluhan 2.8 3 darab 10 negatif 4 meter. Ni kalau meter. Kalau cikgu nak kamu tukar ke unit milimeter, macam nak buat? Tukar ke unit milimeter. .83 eksponen negatif 4. Nak tukar mili. Mili dia kat sini. So kita buat apa? Bahagi. Lepas tu tekan apa? 1 shift mili. Mili ada tak mili? Ada. Ni senang. Bagi je. 1 shift mili. So dia akan bagi jawapan berapa? 0.283 milimeter. So itulah jarak antara dua celah tu kan. Ni kan dia, kita ada dua celah ni. Ni jarak dia. Jarak A. Inilah jarak dia. Milimeter. Boleh ke? Ada yang blur tak? Pandai kan tekan kalkulator? Kamu tekan dulu 2.83 darab 10 negatif 4. Lepas tu tekan bahagi. Lepas tu tekan 1. Lepas tu tekan shift. Lepas tu tekan mili. Mili tak ada masalah sebab dia dalam kalkulator. Yang tak ada apa? Senti dengan desi. Itu kamu kena ingat. Senti 10 negatif 2, desi 10 negatif 1. Okey, so dapat jawapan yang tu. Okey, next. Kita pergi yang tu lah, yang lain lah. Tadi apa ni? Tadi interference cahaya kan? Okey, next kita masuk interference bunyi. Bunyi pun boleh mengalami interference. So, macam mana bunyi mengalami interference? Okey, dua sumber gelombang yang koheren. So, kita ada dua pembesar suara, dua loudspeaker kan dekat dalam dewan kan. Ada dua loudspeaker. Tu dua sumber gelombang bunyi yang koheren lah. Okey, koheren. So jarak antara dua pembesar suara tu adalah A. Okey, lepas tu apa? Lepas tu kamu pun duduk kat sini tu lah. Duduk kat depan kan. Dalam pimpinan kan korang duduk kat depan ni tu lah. Okey, so kat mana interference bunyi dia? Okey, kalau interference membina, kamu dengar bunyi kuat. Ni kuat. Kalau dengar bunyi kuat, maksudnya itu adalah kawasan interference membina. Tapi kalau kamu dengar bunyi perlahan, maksudnya kamu berada di mana? Interference memusnah. So, interference membina dengan memusnah, dia selang-seli. Sebab itulah kamu akan nampak bunyi kuat perlahan. Dia selang-seli. Faham ke? Okey. Jadi, D mana pula? D tu jarak antara dua sumber gelombang yang koheren tu kan. Jarak antara pembesar suara ni ke mana ni? Ke audiens. Ke audiens depan ni lah yang dengar suara bunyi kuat, bunyi perlahan tu. So ni adalah D. Dia dah lukiskan gambar tu lah. So soalan tanya apa ni? Hitung panjang gelombang bunyi. Panjang gelombang bunyi. So formula dia sama juga. Panjang gelombang AX per D juga. So A berapa A? Berapa A? Dalam soalan. A berapa nilai A? A ni jarak antara dua pembesar suara ni. So berapa A dia?
Ya, 3 meter. Lepas tu X. X tu apa? Jarak antara dua interference berbina yang berturutan ataupun antara dua interference memusnah yang berturutan. So kalau kamu nak buat kuat, make sure kuat dengan kuat. Kalau nak buat perlahan, make sure perlahan dengan perlahan. So kat sini kita buatlah kuat dengan kuat ni. Okey, so berapa nilai X? Dia kata apa ni? Jarak antara bunyi kuat dengan bunyi perlahan 4 meter. Maksudnya jarak antara tempat bunyi kuat dan tempat bunyi perlahan 4 meter. Maksudnya kalau kuat dengan perlahan ni 4 meter. Tapi kita bukan nak kuat dengan perlahan. Kita nak apa? Kita nak kuat dengan kuat. So kalau kuat dengan perlahan ni 4 meter. So yang ni tambah lagi. 4, tambah lagi 4 meter. So kamu dapatlah jarak antara kuat dengan kuat. So kuat dengan kuat. Berapa meter? Ya, 8 meter. So 8 meter. Boleh. Lepas tu bahagi dengan D. Dia kata apa? Seorang pelajar berdiri sejauh 96 meter dari dua pembesar suara yang digantungkan pada dinding sebuah bangunan. So pelajar tu berada di sinilah. Kan? Sepanjang ni lah. So berapa jarak dia D ni daripada pembesar suara ke pelajar-pelajar ni? Berapa meter tadi? 96 meter. Okey, so bahagi dengan 96 meter. Dapat berapa? 0.25. Dapat tak 0.25? 0.25 apa unit dia? Meter. So inilah panjang gelombang bunyi. Boleh. Okey. Sekarang setakat ni senang ke susah? Cuma pinggir cahaya tu kot kamu kena berhati-hati dia punya apa? Sebab dia akan bagi 10 pinggir cahaya yang berturutan. So kamu kena kira nilai X dia. So kamu kena tahulah benda tu, faham tak? Bahagi berapa kan? Okey. Sebab tu okey, next kan. Okay, sekarang ni apa Kenapa dekat dewan dia punya loudspeaker je satu hujung sini, satu hujung sini, dia jauh-jauh. Kenapa dia tak dekat-dekat? Dia letak jauh-jauh. Satu hujung sana, satu hujung sana. Kenapa tak buat dekat-dekat je, letak loudspeaker sebelah ni dengan sebelah ni? Kenapa tak kena letak satu hujung sana, satu hujung sana? Mesti ada sebab. Kaitkan dengan formula ni Panjang loudspeaker ni dengan loudspeaker ni kita panggil apa? A. Kenapa A ni kena besar? Pernah tak korang nampak loudspeaker duduk sebelah-sebelah je? Tak pernah kan? Okey, sebab apa? Sebab, okey sekarang ni cikgu nak kamu kaitkan A dengan X. X tu tahu kan tadi apa? Bunyi kuat dengan bunyi kuat yang berturutan. Okey, cikgu nak kamu cari hubungan A dengan X. Apa hubungan dia? Ada songsang Okey, cikgu check. Sama dengan ni. Ya betul. Berkadar songsang. Okey, so kita jauhkan A, pembesar suara sana dengan sana kan kita jauhkan supaya apa? Supaya dua bunyi kuat yang berturutan tu jarak dia kecil. Supaya apa? Bila jarak dia kecil, bila X tu apa maksud dia? Kuat dengan kuat kan? Bunyi kuat dengan bunyi kuat ataupun bunyi perlahan dengan bunyi perlahan. Okey, so biarlah nilai X tu kecil supaya apa? Supaya semua orang boleh dengar bunyi kuat. Kalau kita buat A ni jarak loudspeaker tu dekat, nanti X tu apa? Nanti X tu jadi nilai dia besar. So nanti yang dengar bunyi kuat, contohnya yang ni yang Ali dengar bunyi kuat.
Lepas tu hujung sana apa? Abu baru nak dengar bunyi kuat. So apa jadi dekat sini? Saiful. Apa jadi dekat sini? Apa nama budak dalam ni? Apa jadi dengan Hafiz? Apa jadi dengan Nabil? Dengar tak bunyi kuat? Tak, dia orang berada dalam kategori dengan bunyi apa ni? Dengan bunyi perlahan. Tu yang dia tak faham announcement. Faham? Sebab itulah loudspeaker tu kena duduk jauh supaya nilai X tu kecil. So nanti Ali dengan Saiful ni boleh dengar bunyi kuat. Saiful dengan Hafiz dengar bunyi kuat. Faham? Semua orang dengar bunyi kuat. Semua orang boleh faham announcement. So benda ni sama juga macam dalam wayang kan. Korang pernah kan masuk wayang? Tengok movie kan. So kan dia punya kerusi tu, macam mana dia orang susun kerusi? Dia bukan macam main suka hati dia letak kerusi. Dia buat dulu eksperimen ni interference bunyi ni So nanti dia tahulah kat mana letak kerusi tu, dia akan letak kerusi tu di kawasan bunyi yang kuat, yang jelas dengar. Kita akan letak kerusi di bunyi yang tak boleh nak dengar bunyi perlahan. Nanti kena komplain lah, betul lah. Macam tu lah. Faham ke? Faham. Okey. Lagi apa lagi Ni apa benda ni D. Oh ni. Inilah dia yang jadual ni, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kan pemisahan antara dua kawasan bunyi kuat. Yang X tu. So faktor-faktor dia so macam tadilah cikgu sebut tadi. Iaitu apa tadi? Kita dah tahu dah A dengan S ni berkadar songsang. So kalau kamu nak, kalau A tu besar dia punya pemisahan jarak dia, so S dia kecil. Okey. Itu faktor A. Faktor A. Kat sini kalau A berkurang apa jadi? Kalau A berkurang, S dia bertambah kan? Okey. So ni faktor A. Kalau faktor D lah. Ya, kalau faktor D. So apa jadi dengan X? Okey, macam nak buat hubungan dia. So kita pun buat macam ni. D lambda sama dengan AX. So D sama dengan AX per lambda. So apa hubungan antara D dengan X? Okay, apa hubungan dia? Berkadar terus. So kalau D dia bertambah, D tu tahu kan jarak antara apa? Pembesar suara dengan pendengar kan? So kalau D bertambah, X dia bertambah. Sebenarnya jarak antara bunyi kuat dengan kuat tu bertambah. Kalau D tu jauh. Sebab tu, sebab jauh kan, lagi susah lah dia nak dengar, betul lah. Okey. Lepas tu frekuensi. Okey, kalau frekuensi bunyi dia berkurang. Okey, macam nak buat frekuensi pula. Okey, frekuensi dalam formula apa? Formula dia? Sekejap. Kita tengok formula ni. Hal laju gelombang. Hal laju gelombang ada frekuensi kan? Kan hal laju gelombang. V sama dengan F lambda. Okey. Apa hubungan antara F dengan panjang gelombang ni? Yes. Songsang. So kalau F berkurang, panjang gelombang dia bertambah. So kat sini kalau panjang gelombang dia bertambah, X dia apa? Bertambah. Panjang gelombang dengan X ni? Bertambah. Ya betul, bertambah. Sebab dia berkadar terus. Faham tak? Ni panjang gelombang bertambah, so S dia bertambah lah sebab dia berkadar terus. Boleh? Boleh. Kita main dengan formula je untuk tahu dia punya apa. Kadang-kadang soalan tanya, kalau frekuensi berkurang apa jadi dengan X? So kamu tengok daripada formula kamu boleh tahu. Frekuensi dalam formula ni kan hal laju gelombang. So daripada frekuensi kamu boleh tahu hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. So kalau frekuensi berkurang, panjang gelombang dia bertambah.
bertambah. So kat sini bila panjang gelombang bertambah, S dia bertambah sebab dua-dua ni berkadar terus. Macam itulah cara jawab soalan. Faham ke? Okey, faham. Korang ada kelas apa lepas ni? Puan Sina. Puan dengan Ustazah Sina Tapi Ustazah Sina macam ada kursus. Betul tak? Macam ada kursus kan? Sekejap cikgu call. Kalau ada kursus cikgu nak sambung boleh tak? Yelah minggu depan kan tak jumpa korang minggu depan. Minggu depan cikgu tak buat kelas lah. Takkan cikgu nak buat kelas kan minggu depan sebab korang kat Selama kan. Kat surau je nak buat. Jangan. Saya kat rumah. Rehatlah 5 minit. Nanti waktu Ustazah Sina cikgu ambil. Korang rehatlah 5 minit Nanti cikgu bagi link baru Okey. Gila. Okey.